Kembali semula dalam berita wilayah. 3 kes kematian akibat banjir direkodkan bagi tempoh 21 November. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, kes terbabit melibatkan seorang kanak-kanak lelaki di Kubang Kerian dan 2 kanak-kanak perempuan di Pasir Mas. Dalam satu kenyataan, beliau menjelaskan 4 lagi kes kematian melibatkan mangsa mati lemas dan mati mengejut, bukan akibat banjir. Datuk Muhammad Zaki turut menasihatkan orang ramai agar cakna mengenai keselamatan anak-anak yang bermain air tanpa pengawasan serta sentiasa waspada dan patuh pada arahan dan panduan dikeluarkan pihak berkuasa. Orang ramai juga diingatkan tidak ke tempat banjir dan berpesta kerana boleh undang risiko kemalangan. Selain mengganggu kelancaran kenderaan petugas, sekaligus akan merencatkan kerja menyelamat serta pemindahan penduduk terjejas banjir. Susulan hujan lebat dan banjir di Pasir Mas, Tenaga Nasional Berhad TNB telah membuat tambahan penutupan bekalan elektrik di 40 lokasi di sekitar Pasir Mas setakat 10 pagi tadi. TNB dalam kenyataan menjelaskan penutupan bekalan itu demi keselamatan pengguna di kawasan terlibat. Antara lokasi terbabit SMU Al-Falah, Booster Jeram Perdah, Balai Polis Jeram Perdah, Pongor, Bukit Lata, Taman Gemilang, Pengkalan Rakit, Sekolah Kebangsaan Gual Tok Deh, Terusan Bakat 2 dan Pusat Penyembelihan GP. Kawasan lain termasuk Kebakat, Telekom Rantau Panjang serta SK Rantau Panjang 1 dan 2. TNB ingatkan orang ramai supaya tidak hidupkan peralatan elektrik sekiranya palam atau soket alir keluar berada dalam keadaan basah atau dilitupi air serta kekotoran banjir. Di Terengganu, TNB membuat penutupan bekalan elektrik di 18 kawasan membabitkan 3 daerah. Melalui hantaran di laman Facebook, TNB memaklumkan di Bandar Al-Mutafi Billah Shah di daerah Dungun, 14 kawasan terjejas penutupan bekalan elektrik, antaranya di Pam Ai Merlong, Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Jengal dan Kampung Surau. Sementara di daerah Marang, 2 kawasan terjejas iaitu Kora Marang Solar dan Kem Panji Alam. Manakala di Kuala Berang, kawasan yang ditutup bekalan elektrik melibatkan Sekolah Agama Mahmudiah dan Sekolah Kebangsaan Kuar. Pejabat satelit LHDN Pasir Mas Kelantan ditutup sementara bermula hari ini hingga 31 Disember. LHDN memaklumkan ia berikutan pejabat tersebut telah dinaiki air dan ada tanda-tanda peningkatan paras air melibatkan kawasan-kawasan sekitarnya. Penutupan sementara ini juga dilaksana bagi membolehkan segala urusan pemindahan dan pembersihan dapat dilakukan. Pejabat satelit tersebut dijangka akan kembali beroperasi pada 1 Januari 2024. Turut ditutup pejabat satelit Hulu Terengganu bermula hari ini sehingga 1 tempoh yang akan dimaklumkan. Penutupan susulan laluan serta akses utama ke pejabat itu telah ditutup. Justru pembayar cukai digalakkan guna e-perkhidmatan yang telah disediakan sebagai alternatif. Baik saudara, seterusnya kita berlintas langsung ke Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Silakan Rashidi. Terima kasih. Orang ramai diingatkan tidak menyalahgunakan laman sosial dengan menyebar maklumat berkaitan cuaca kerana ia boleh menimbulkan suasana panik dalam kalangan penduduk. Pengarah Met Malaysia Terengganu, Rosli Zakaria berkata kegairahan memuat naik berita yang tidak pasti kesahihannya juga boleh menimbulkan kesulitan kepada pihak berkuasa. Dari sudut media sosial lah, yang mana banyak kali juga ada viral-viral yang tersebar yang kita pun tak nafikan tujuan ni mungkin baik, tujuan nak berkongsi. Cuma bagi saya kalau lebih baik kita dapatkan sumber daripada yang dapatkan maklumat daripada sumber yang sahih, iaitu Met Malaysia. Kita sentiasa terbuka dengan kita beroperasi 24 jam sebenarnya. Jadi boleh terus call kami, hubungi kami setiap masa untuk dapatkan info terkini dan juga sahih. Menurutnya, selain faktor media sosial, pihaknya juga sedaya upaya menyediakan maklumat secepat mungkin bergantung kepada model perubahan cuaca yang bersifat dinamik.
Pengalaman berdepan banjir setiap tahun mendorong beberapa anak muda di Kampung Pengkalan Ajal, Hulu Terengganu melakukan khidmat sukarela membantu penduduk terjejas berpindah ke pusat pemindahan sementara. Masing-masing menggerakkan boot fiber milik mereka setiap kali banjir berlaku. Hasrat murni mereka itu secara tidak langsung memudahkan pasukan penyelamat memandangkan mereka lebih arif dengan selok-belok di kampung tersebut. Tumpuan diberi kepada penduduk yang tinggal berhampiran sungai untuk menyelamatkan nyawa dan dokumen penting. Sebab benda ni setiap tahun berlaku. Bukan cakap setahun sekali ke, tak, tiap-tiap tahun. Berkemungkinan setahun 2 kali, 3 kali. Jadi benda tu kita alami dah kan, jadi dah biasa, perkara biasa dah. Tak ada suruhan orang ke, benda tu terjadinya dengan sendiri. Kita faham juga keadaan orang kampung, maknanya duduk kampung pun susah kan, nak pergi mana-mana boleh. Pasal kita ni ada kemudahan kan, pasal kita ada boat sendiri. Jadi mana kita bantu je lah, hak mana-mana, hak nak pergi Mendoh ke, nak pergi mana-mana tu, kita bantu lah gitu je lah. Mana nak bantu lebih-lebih ke lain, tak boleh dah. Gitu je lah, mana batu mana daripada rumah contoh dah seberang ni kan, nak pergi pusat pemindah tu, kita ambil lah daripada situ atau ada sini. Kita berganda bahu, pemuda ke penduduk kampung ke bantu penduduk mana nak pindah tu, kita sebab kita air naik tu, kita sedia awal kita dah. Bila sebab air ni tidak tahu dia naik dalam ke cepat ke bahaya bila malang kan. Hampir 400,000 pengunjung menerima manfaat menerusi program Jualan Rahmah PJR yang dianjur di seluruh negeri bermula 1 Januari lalu. Sebahagian besar penerima terdiri daripada rakyat dalam kalangan B40. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Terengganu, Syahrudin Mohamad Kia berkata, nilai jualan yang berjaya direkodkan sebanyak 13 juta ringgit menerusi 315 siri PJR yang dilaksana. Daripada jumlah itu, 168 siri program dijalankan di dalam premis, 10 secara terbuka dan 137 jualan bergerak. Maklum balas, pengunjung yang diterima rata-rata menyambut baik dan meminta program Jualan Rahmah ini dilaksanakan secara berkala dan mengakui bahawa harga barangan yang dijual adalah berpatutan serta membantu mereka dalam meringankan beban kos sara hidup menerusi peruntukan subsidi kerajaan yang disalurkan secara terus di bawah inisiatif ini. Sekian sahaja paparan berita dari Terengganu. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, terima kasih Rashidi.